Okey, kita masuk ke sel kimia. Apa dimaksudkan dengan sel kimia? Okey, tahukah kamu bahawa dua kepingan logam berbeza jenis dicucuk pada ubi kentang dapat menghasilkan arus tenaga elektrik? Dia tanya kamu, tahukah kamu? Kenapa? Kenapa? Kalau kamu ingat lagi, kalau kamu ingat tadi ada jadual elektrod piawai ni kamu akan faham kenapa. Kalau lah unsur-unsur ni, kepingan logamnya kita jadikan sebagai elektrod. Dengan cukup lengkap lah, maksudnya lengkap lah. Kamu ambil magnesium sebagai elektrod negatifnya, elektrod positifnya mungkin kamu boleh ambil argentum ke, ataupun bawah dia kuprum. Jadi ia boleh menjadi elektrod. Dan akan adalah yang mana salah satunya akan menderma elektron dan salah satu lagi akan menerima elektron. Jadi bila mana berlaku pergerakan elektron, maka wujudlah tenaga elektrik. Okey, jadi kita nak belajar lebih mendalam bagaimana sel kimia ni berfungsi. Macam mana ia berfungsi? Apa yang berlaku di sebalik sel kimia ni? Dan apa kaitannya dengan tindak balas redox? Mana satu yang akan mengalami penurunan? Mana satu yang akan mengalami pengoksidaan? Jadi penurunan dan pengoksidaan ni akan menjelaskan bagaimana boleh wujudnya tenaga elektrik. Jadi sudah tentulah pada awal lagi elektrik tu, kita dengar elektrik tu kita tahu ia berasal dari perkataan elektron. Pergerakan elektron. Bila mana pergerakan elektron tu berlaku, maka wujudlah tenaga elektrik. Wujudlah tenaga elektrik. Jadi daripada sinilah kita faham bagaimana tenaga elektrik itu dapat dihasilkan. Okey, apakah ciri-ciri sel ringkas ni? Apakah sel ringkas itu sendiri? Sel kimia ringkas. Okey, dua kepingan logam berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Jadi di sini kamu dapat tangkap dah. Kamu dah faham dah. Yang mana dua kepingan tu, kepingan logam tu yang kita kat sini kamu nampak ni. Dia letakkan dalam kentang ni. Dua kepingan logam ni mesti berbeza dari segi keupayaan elektrod. Situ pun kamu kena faham dah. Kamu tak boleh pakai letak sesuka kamu letak elektrod yang sama dan mengharapkan adanya pergerakan elektron. Okey, dua kepingan logam berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Jadi dikenal juga dengan sel Voltan. Jadi sel kimia ni juga kita akan panggil dia sel Voltan ataupun sel galvani. Okey, menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, of course lah. Sebenarnya kita faham bahawa tindak balas redox berlaku. Tindak tenaga kimia tu daripada kentang itu sendiri, mana kepingan logam ni adanya keupayaan elektrod yang mana dia akan menderma elektron. Elektron tu akan bergerak dari satu tempat, satu kepingan ke kepingan yang lain, dan akan berlakulah penyesaran. Itu semua tu kita panggil tenaga kimia. Dan daripada tenaga kimia itulah terbentuklah tenaga elektrik. Dan tidak balas redox yang berlaku dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Okey, beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter menunjukkan arus elektrik terhasil. Jadi di sini kan kamu nampak dia guna voltmeter ni, tujuannya untuk apa? Untuk mengesan arus elektrik. Berapa banyak arus elektrik terhasil disebabkan oleh tindak balas tersebut.
Sekarang kita bincangkan bagaimana. Kita bincangkan apakah tindak balas redox dalam sel kimia tu, bagaimana ia berlaku, mana satu kamu nak letakkan sebagai terminal positif ataupun terminal negatif. Dalam rajah 1.17 menunjukkan contoh sel kimia ringkas bagi pasangan logam magnesium dan kuprum. Di sinilah pentingnya kamu ingat jadual ini. Buka balik jadual ni. Kalau kamu tengok sini, mana satukah magnesium? Ni magnesium. Kuprum di mana? Kuprum di sini. Ni. Jadi mana satu yang lebih elektronegatif? Mana satu dia lebih negatif? Jadi kita tahulah dia adalah magnesium. Jadi mana satu yang akan menderma elektron? Kita tahu yang paling atas ni dia akan cenderung menderma. Yang bawah makin cenderung menerima elektron. Jadi yang atas ni akan derma, yang bawah ni akan menerima. Jadi kita tahu dah, memang kita tahulah daripada jadual tu, kita tahu bahawa yang akan menderma adalah magnesium. Jadi nilai elektrod, keupaya elektrod magnesium adalah lebih negatif. Maka magnesium ni menjadi terminal negatif. Sebab apa? Dia adalah lebih negatif. Sebab tu dia jadi terminal negatif. Walaupun nanti kamu tengok dalam jadual dia adalah positif, cikgu, tapi kenapa dia macam contoh kamu tengok ni. Contoh dalam pasangan antara kuprum dengan argentum contoh. Sedangkan dia positif. Kenapa dia digelar terminal negatif nanti kan? Sebenarnya mana satu yang menderma elektron, maka ialah akan dijadikan sebagai terminal negatif. Mana satu antara dua tu yang akan menderma elektron, itulah yang akan dipanggil terminal negatif. Dan dalam kes ni magnesium lah yang menderma elektron, jadi dialah terminal negatif. Atom magnesium membebaskan elektron untuk membentuk ion magnesium. Jadi kita tahu yang menderma elektron dialah yang akan menjadi terminal negatif. Dalam kes ni magnesium adalah penderma elektron, jadi dialah terminal negatif. Tidak balas yang berlaku di terminal negatif ialah pengoksidaan. Sebab apa? Dia menderma elektron. Jadi siapa yang derma elektron, dia akan mengalami pengoksidaan. Nilai elektrod, keupaya elektrod kuprum lebih positif, maka kuprum akan menjadi terminal positif. Iaitu dia akan menerima elektron untuk membentuk kuprum, atom kuprum. Dia akan terima elektron lah. Jadi dia terima elektron untuk membentuk atom kuprum. Jadi atom kuprum, ion kuprum tu berasal pada mana? Ion kuprum tu berasal pada kuprum klorida ni. Kuprum klorida ni, dalam ni kuprum klorida. Jadi kuprum klorida ni maksudnya dia sebenarnya berada dalam ion kuprum. Jadi bila mana elektron dipindahkan daripada magnesium pergi ke elektrod kuprum ni, kepingan kuprum ni, siapa yang akan terima elektron ni? Ion-ion kuprum yang terdapat dalam larutan ni. Dia akan terima. Jadi di terminal positif, tidak balas dia adalah ion kuprum. Dia terima elektron, dia membentuk atom kuprum. Kalau di terminal negatif, ni magnesium ni, yang ni dia atom magnesium, dia dermakan elektron. Jadi dia akan membentuk ion. Sebab apa? Dah tak cukup dah elektron, sebab dia derma elektron. Jadi tidak balas dia macam ini. Tindak balas di terminal positif ialah suatu tindak balas penurunan. Sebab apa? Sebab dia terima elektron. Elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Jadi dia mengalir daripada sini, negatif, dia pergi ke sini, yang positif. Anod ialah elektrod tempat pengoksidaan berlaku. Jadi di negatif itulah kita panggil anod. Positif ni lah kita panggil dia apa? Kathod. Dia apa?
Katot elektrod, tempat penurunan berlaku dalam sel kimia. Terminal positif juga dikenali sebagai katot. Jadi sini katot, sini anod. Di anod ni adalah tempat pengoksidan berlaku. Katot ni adalah tempat penurunan berlaku. Okey, kamu tengok yang mana telah pun saya terangkan kepada kamu tadi bahawa daripada terminal negatif inilah elektron akan didermakan dan dia akan mengalir kan, melalui voltmeter ni, dan dia akan pergi ke elektrod positif kan. Di terminal positif lah, ni terminal negatif. Elektron mengalir pada terminal negatif, dia akan pergi ke terminal positif. Tapi apa berlaku yang di bawah ni pula kan? Apa berlaku di sini? Di situ adanya pengaliran arus. Dan pengaliran arus ni mengalir daripada katot, dia pergi ke anod. Okey, jadi itu menjadi satu asas lah kepada kita untuk kepada seterusnya. Yang mana sel kimia ni sebenarnya dapat juga dibina dengan menggabungkan dua sel setengah yang mempunyai nilai keupayaan elektrod yang berbeza. Kalau kamu ingat balik, kita flashback balik sel setengah. Apa itu sel setengah? Kan? Yang kita tengok yang mula-mula berlaku di sini. Ni. Yang mana pada mulanya kita belajar bagaimana kita nak mengukur keupayaan elektrod pegawai, sehingga kita membina sel setengah. Dan sel setengah tu yang mana sesuatu unsur kepingan logam ni yang kita jadikan dia elektrod kan, dan kita rendamkan dalam larutan ion dia sendiri. Maksudnya ni zinc, kita kena rendamkan dalam larutan ion dia sendiri. Itu zinc sulfat ke kan, apa masa sini larutan mengandungi ion zinc. Okey, bila mana kita letak di sini, jadi dia akan mengalirkan elektron kan. Dalam kes ni elektrod hidrogen tu menjadi dia punya piawai kan. Daripada sini kita tahulah berapa keupayaan elektrod dia. Okey, jadi ini sel setengah kalau kita tutup ni satu ni. Okey, dia adalah sel setengah. Bila mana sesuatu elektrod logam tu kita rendamkan dalam larutan yang mengandungi ion logam itu sendiri. Kalau zinc, ion zinc tu sendiri. Jadi dia jadi sel setengah. Itu dimasukkan dengan sel setengah. Okey, jadi di situ kita dah flashback balik, kita dah tengok dah balik apa itu sel setengah. Maka bila mana disebutkan di sini bahawa sel kimia juga dapat dibina dengan menggabungkan dua sel setengah yang mempunyai elektrod nilai keupayaan elektrod yang berbeza. Sudah tentulah kita tahulah sekiranya kita hafal ataupun kita tahu jadual ni, maka kita akan tahulah mana satu yang akan menderma elektron, mana satu yang akan menerima elektron. Dan daripada situ kita bolehlah pasangkan dia sel setengah ni, kita pasangkan dia. Okey, contoh dalam kes ni zinc dengan kuprum. Kamu tengok kat sini. Okey, zinc berada di mana? Kuprum berada di mana? Kuprum berada di sini. Zinc berada di atas. Jadi kita tahu zinc ni yang akan menderma elektron dan dia akan mengalami pengoksidaan. Dia adalah ejen penurunan. Manakala kuprum ni dia akan menerima elektron. Dia akan terima elektron, dia akan mengalami penurunan dan dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, jadi di situ kita dapat tahulah bahawa bila mana kamu letakkan kepingan elektron ni berbeza, jadi akan berlaku pengaliran elektron. Jadi kamu tengoklah bagaimana elektrod zinc, okey, dia dimasukkan ke dalam larutan zinc sulfat. Maksudnya dalam larutan ni ada ion zinc. Jadi zinc ni dia akan lepaskan elektron dan elektron ni akan mengalir.
melalui voltmeter, dia akan pergi ke kepingan kuprum. Dia akan pergi ke sini. Dan kuprum ni akan menerima elektron, dan kuprum ni sendiri elektronnya terendam dalam kuprum sulfat. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa adanya pengaliran elektron. Iaitulah menghasilkan tenaga elektrik. Dan juga kita tak masuk lagi lah kepada aplikasi, tapi di sini apa yang kita nak fahami, bila mana sel setengah ni digabungkan dengan sel setengah yang lain. Okey, ni satu ni kita panggil sel setengah. Satu ni elektrod, sesuatu logam direndam dalam larutan ionnya. Itu sel setengah. Bila mana kita cantumkan sel setengah zinc dengan sel setengah kuprum, maka wujudlah sel kimia. Okey. Sel Daniell. Sel Daniell ialah contoh sel kimia yang terdiri pada elektrod logam zinc, iaitu zinc, Zn tu, dan juga elektrod logam kuprum yang dicelupkan dalam larutan garam ion masing-masing. Jadi apakah sel Daniell ni? Sama saja sel Daniell ni. Sama saja konsep dia. Dia gabungkan antara sel setengah yang zinc ni dengan sel setengah kuprum. Cuma dia adanya pasu berliang ni. Pasu berliang ni tujuannya apa? Supaya adanya pergerakan ion sebenarnya. Atas untuk pergerakan elektron. Yang bawah ni adanya pengaliran arus. Kalau kamu ingat lagi muka surat sebelah ni, saya ada tunjuk kamu tadi ni. Jadi dia kena adalah pengaliran arus tu, barulah litar tu lengkap. Okey. Dan dua larutan garam tersebut dihubungkan dengan menggunakan titian garam atau diasingkan dengan pasu berliang. Berliang. Berliang ni maksudnya dia kena ada lubang-lubang lah sini untuk memudahkan kemasukan ion-ion. Okey, seperti ditunjukkan dalam rajah 1.18 dengan rajah 1.18b. Okey, fungsi titian garam atau pasu berliang ialah membenarkan pergerakan ion dan melengkapkan litar. Jadi kalau litar ni terputus, dia tak lengkaplah pergerakan. Jadi kamu tak dapat nak baca volt ni. Sebab apa? Litar ni tak lengkap. Dia contohlah macam kamu pasang, ni bateri, kamu pasang bateri, kalau kamu nak pasang, lepas tu kamu pasang ke lampu kan. Lampu gitu. Contoh kalau sini wire sini putus. Lengkap tak litar? Litar tak lengkap. Kalau litar tak lengkap, mentol ni padam. Jadi samalah juga dengan ini. Sekiranya pasu ni tak berliang ke, tak ada pergerakan ion, jadi litar ni tak lengkap. Jadi kamu tak boleh nak baca volt ni. Macam tu. Litar ni kena lengkap. Litar ni kena lengkap. Maksudnya dia kena mengalir pada satu arus yang berpusing. Bahawa litar tu lengkap, jadi bolehlah kamu mendapatkan bacaan. Okey, apakah fungsi perubahan yang diperhatikan dalam pada sel Daniell? Apakah perubahan yang dapat diperhatikan dalam sel Daniell? Okey, perubahannya, bolehkah anda terangkan tindak balas redox yang berlaku dalam sel Daniell? Okey, ini kamu tengoklah, ni sel Daniell kan. Yang mana kamu dapat tengok adanya titian garam kan. Okey, sel Daniell menggunakan titian garam. Okey, kalau yang satu lagi ni sel Daniell ni dia menggunakan pasu berliang. Berliang ni tujuannya apa? Untuk ion-ion dekat sini kan mengalir masuk dalam ni untuk melengkapkan litar. Okey. Kepanjangan elektrod bagi dua sel setengah zinc. Kamu tengok zinc ni. Okey, dia punya zinc 2+ tambah dengan 2 elektron, dia akan jadi zinc kan, pepejal. Kuprum tambahkan dengan 2 elektron, dia jadi pepejal kuprum. Jadi kamu tengoklah dia punya keupayaan elektrod dia kan. Kalau kamu tengok situ,
Zinc tu dia lebih negatif lah. Dia negatif. Dia negatif maksudnya dia ni lebih cenderung menderma elektron berbanding kuprum yang bersifat positif. Dia cenderung menerima elektron. Okey, zinc dengan nilai elektronnya, kupaian elektronnya lebih negatif. Maksudnya dia adalah terminal negatif dan kita panggil dia sebagai anode. Kuprum dengan nilai kupaian elektronnya lebih positif, maka dia adalah terminal kathod ataupun terminal positif. Atom zinc membebaskan elektron untuk membentuk ion zinc. Oleh itu, elektrod zinc menjadi semakin nipis. Kenapa dia semakin nipis? Sebab dia yang memberikan elektron. Dia ibarat satu logam, dia telah pecahkan, dia keluarkan elektronnya. Menyebabkan apa? Menyebabkan dari ke manakah pergi elektron tu? Elektron tu pergi ke sebelah, ke sini, ke kuprum ni. Ibarat dia macam dia telah cabut sebahagian daripada dia dan dipindahkan kepada orang lain. Sebab itulah kamu tengok dia semakin lama semakin nipis. Okey, ion kuprum pula dia menerima elektron untuk membentuk atom kuprum. Jadi elektrod kuprum menjadi semakin tebal dan warna biru larutan kuprum sulfat menjadi semakin pudar. Okey, jadi kenapa dia menjadi semakin tebal? Sebab apa? Sebab dia menerima elektron. Ibarat dia terima sebahagian daripada zinc ni punya, maksudnya badan zinc tu kan, dia serah kepada kuprum. Kuprum terima je. Bila terima, dia semakin tebal lah kan. Dan kamu bayangkan kuprum ni, dalam ni larutan kuprum ni yang berwarna biru ni, dia menerima elektron. Jadi ion-ion kuprumnya akan terima elektron dan menyebabkan apa? Menyebabkan dia membentuk ion-ion ni, dia akan membentuk atom. Jadi bila mana ion-ion ni makin lama dah dipakai. Okey, ion kita bagi elektron, dia jadi atom. Jadi apa jadi pada ion kuprum ni? Ion kuprum ni lah yang menyebabkan berwarna biru. Jadi bila mana dia dah diambil, diberikan elektron, dia pun akan terenap. Jadi pada ion-ion dengan ion kuprum sulfat ni, jadi ion-ion tu makin lama makin kurang lah. Sebab apa? Dia akan menerima elektron menjadi atom. Dia terima elektron, dia jadi atom. Dia terima elektron, jadi atom. Jadi ion kuprum tu dah semakin kurang. Sebab itulah kamu tengok kat sini penerangan dia, yang mana larutan kuprum sulfat tu menjadi semakin pudar. Okey, kita tengok tindak balas dia. Tindak balas yang berlaku ialah di elektrod zinc, iaitu di anode, kamu boleh dah tulis sebagai zinc ni dia menderma elektron membentuk zinc 2+. 2+, ia mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala kuprum ni apa yang terjadi? Ini terjadi pada dia punya ion, larutan ion tu. Larutan ion tu dia menerima elektron dan dia membentuk pepejal kuprum. Jadi ini tindak balas ni kita bagi tindak balas penurunan. Jadi persamaan keseluruhannya ialah zinc tambahkan dengan kuprum, ion kuprum, mana dia akan membentuk zinc 2+, yang di sini pula zinc ni membentuk ion, tambahkan dengan kuprum, dan di sini adalah kuprum, yang mana kuprum tu membentuk atom. Okey, jadi kamu nampak sini yang mana persamaan dia kita dah tahu. Okey, zinc Zn tu tambahkan dengan kuprum 2+, yang mana di mana kuprum 2+ tu di sini, yang ni kuprum, dalam ni ada larutan kuprum kan. Okey, kuprum 2+ tu mana dia yang akan menerima elektron, dan di hujungnya kita tahu bahawa zinc ni akan membentuk ion dan kuprum ni akan membentuk atom, pepejal lah. Okey, elektron mengalir dari elektrod zinc ke elektrod kuprum melalui wayar penyambung. Ni dia wayar penyambung. Ni
Mengalir ni sini. Okey, melalui wayar penyambung. Sel kimia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Jadi kamu belajarlah macam mana nak buat notasi sel ni. Anod ditulis sebelah kiri. Anod mesti kita tulis sebelah kiri. Notasi sel dan katot di sebelah kanan. Jadi ini syarat dia. Nak menulis ni kamu kena follow rule dia. Anod kita akan letakkan di sebelah kiri. Katot di sebelah kanan. Anod ni dia akan letak belah mana? Elektrod di sebelah sini. Sebelahnya adalah larutan ionnya. Macam tu kalau sini zinc, Zn, zinc. Lepas tu sebelah dia tu Zn2 plus. Okey. Kemudian kamu kena letak titian garam ni. Okey, ni maksud 2 ni bukan saja-saja. 2 tu maksudnya titian garam ataupun pasu berliang. Okey. Okey, kita letakkan 2 garis itu. Kemudian elektrolit untuk kuprum. Apa dia? Kuprum 2 plus. Dan kita buat satu lagi sengkang dia punya elektrod dia tu.